صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan niat mudah-mudahan berhubung hubungan rohaniah kita semua dengan rohaniah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mulakan siri yang ke-32 pada muka surat yang ke-29, dan kita akan mula membaca daripada matan yang ke-97 daripada kitab dari Salik ini, dengan kita membaca ayat Quran, selawat dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب ظاهرا وباطنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أما بعد. Matan yang ke-97. Nafsu ammarah adalah puteri syaitan. Selagi puterinya ada dalam dirimu, nescaya syaitan akan sentiasa menziarahinya untuk melihat keadaannya. Jika dilihat lemah, maka akan disihatkan kembali. Ini pada menyatakan bahawa kita kena bersifat realistik dalam perjalanan sebagai seorang salik untuk mencapai pengabdian yang hakiki kepada Allah. Realitinya adalah nafsu itu tidak terpisah daripada diri kita. Memang kita dibekalkan dengan nafsu ammarah. Dan nafsu ammarah ini nafsu. Yang peringkat yang paling rendah nafsu ammarah. Jadi nafsu ini memang ada dalam diri kita. Ia tidak boleh untuk dibuang, tapi ia boleh untuk dikawal selia. Kalau untuk nafsu itu dikawal selia, maka daripada bersifat ammarah akanlah meningkat sampai kepada peringkat mutmainnah. Jika nafsu itu tidak dikawal selia, maka dia akan remain ataupun kekal di peringkat ammarah. Bila nafsu itu berstatus ammarah, ia ibarat berhubungan puteri pada syaitan, berhubungan dengan syaitan. Syaitan akan sentiasa menziarahi puterinya itu untuk memberikan dia kekuatan untuk sentiasa menggelincirkan kita daripada jalan ketaatan dan jalan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena faham hubungan ini. Maka sekarang ini bukannya kita mengawal selia iblis dan syaitan itu. Tetapi yang kita nak kawal selia adalah hati kita sendiri, supaya nafsu kita sendiri, supaya ia tidak berstatus amarah, ditingkatkan menjadi lawamah, ditingkatkan lagi menjadi mulhamah, dan sehingga menjadi sekurang-kurangnya mutmainnah. Matan yang ke-98. Mereka yang memelihara nafsu amarah, maka sebenarnya memelihara syaitan tentera Azazil. Apakah hukum mereka yang memelihara syaitan atau iblis? Ulama semua haramkan dan syirikkan, padahal ramai ulama yang memelihara syaitan Azazil dalam diri mereka. Oleh kerana kita tidak menjaga, mengawal selia nafsu kita, sehingga nafsu kita itu kekal bersifat dengan status ammarah, maka nafsu itu diperkirakan tidak berpisah daripada iblis dan syaitan. Maka kalau kita membiarkan nafsu kita berstatus begitu, diperkirakan kita ini membela nafsu, membela syaitan dalam diri kita. Dan mereka yang memberi bantuan, membela, memelihara syaitan itu, semua rata-rata ulama mengatakan hukumnya berdosa kerana syaitan itu musuh kita yang nyata.
Tetapi ramai juga di kalangan kita, sama ada di kalangan para ulama ataupun selain mereka, yang masih lagi memelihara syaitan dan iblis dan azazil itu dalam diri mereka. Iaitu bagaimana? Dibiarkan nafsu itu berstatus ammarah. Apakah tanda nafsu itu berstatus ammarah? Memandang wujud diri, buta mata hati daripada memandang ilahi yang mewujudkan kita daripada tiada kepada ada. Bila kita buta memandang Allah yang mewujudkan, bermaksud kita memandang diri kita. Bila kita memandang diri, maka itulah disebut sebagai keakuan. Bila disebut sebagai keakuan diri, maka itulah yang disebutkan sebagai nafsu kita statusnya ammarah yang tidak putus ataupun yang sentiasa berhubungan dengan iblis dan syaitan. Ingat, persoalan nafsu ammarah ini bukan soal banyak ataupun tidak ibadatmu. Persoalan nafsu ammarah ini bukan soal tinggi ataupun tidak keilmuanmu. Persoalan berkenaan dengan nafsu ammarah ini bukannya berkenaan dengan berapa banyak hafalan Al-Quran dan kefahaman hadis dan sebagainya. Bukan. Tapi persoalan berkenaan dengan nafsu ammarah ini adalah, adakah mata hatimu sudah berhubungan dengan rohaniah baginda Nabi SAW sehingga tertajalli, terpantul, tertumpah nur Muhammad ke dalam rohani sehingga sentiasa memandang wujud ilahi. Itu bicara dalam aspek nafsu ammarah. Maka jangan duk sangka kalau kita sudah banyak ilmu agama dan banyak amalan, maka kita terlepas daripada ammarah. Tidak. Nafsu ammarah adalah mereka yang buta mata hati daripada memandang Allah, lantaran itu sentiasa memandang diri. Diriku berilmu, diriku mulia, serbanku besar, aku wajar dimuliakan. Jubahku berlapis-lapis, aku wajar dimuliakan. Aku ni hafal Al-Quran, aku ni mulia. Aku ni berilmu, aku ini mulia. Mengangkat diri itu mulia, itu semua adalah peranan nafsu ammarah yang terbelit, dibelit dengan azazil, iblis dan syaitan. Inilah yang perlu untuk kita perhatikan, perlu untuk kita berwaspada. Maka, perjalanan salik adalah untuk melepaskan nafsu ammarah ini. Ada pendekatan dengan banyak beribadat, ada pendekatan dengan banyak mujahadah, ada pendekatan dengan banyak mahabbah, ada pendekatan dengan banyak bersabar, ada pendekatan dengan banyak bersuhbah, bermusafir, ada pendekatan dengan banyak berinfak, ada pendekatan dengan pelbagai lagi pendekatan. Yang penting semuanya mesti dalam sanad bimbingan kerohanian. Dan untuk kekalkan kita dalam sanad bimbingan kerohanian itu, kita perlu menjaga satu perkara yang paling utama dalam perjalanan seorang salik menuju Allah, iaitulah yang disebut sebagai adab. Hanya dengan adab itu tertumpahnya barakah. Barakah itu menyucikan jiwa. Jiwa dan rohani yang suci akan menumpahkan pula, melimpahkan pula, memantulkan pula nur Muhammad. Maka nur Muhammad yang terpantul dalam bekas rohani tidak akan lagi memandang wujud diri kerana melazati memandang wujud ilahi yang menciptakan diri. Maka akhirnya keberadaannya di muka bumi ini hanyalah semata-mata kemanjaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terasa benarnya Muhammad itu nur, terasa benarnya Muhammad itu rahmatan lil alamin, sehingga akhirnya adabiah Muhammadiyah Allah pakaikan. Adabiah Muhammadiyah Allah pakaikan kepada diri kita. Akhirnya kita ini akan menjadi asbab kebaikan pula kepada sekalian ramai umat Nabi Muhammad SAW yang lain di serata dunia. Itu bicaranya. Matan yang ke-99. Makanannya adalah kegelapan nafsu ammarah. Jika hati telah bercahaya dengan cahaya Allah, nescaya dia tidak dapat tembus hati tersebut dan akan dapat panahan petir jika mahu tembusi jua. Kerana bagaimanakah? Kenapakah? Iblis boleh untuk menyatu ataupun berhubungan, boleh untuk bertandang. Dan kita diperkirakan memelihara iblis dan azazil itu dalam hati kita kerana hati kita gelap. Kenapa hati kita gelap? Kerana tidak tertumpah nur Muhammad. Kenapa tidak tertumpah nur Muhammad? Kerana tidak layak untuk menanggung nur Muhammad. Kenapa tidak layak untuk menanggung nur Muhammad? Kerana tidak ada asbab barakah. Kenapa tidak ada asbab barakah? Kerana tidak ada sanad bimbingan kerohanian. Maka, kenapa tidak ada sanad bimbingan kerohanian? Kerana Allah Ta'ala tak mempertemukan. Kenapa Allah tak mempertemukan kita dengan individu yang dapat memanjangkan kepada kita sanad bimbingan kerohanian itu? Kerana kita sendiri at the first place,
kita sendiri, pada permulaan kita sendiri, sedikit pun tak teruja untuk bersalik kepada Allah. Mana mungkin Allah mempertemukan kita dengan hamba-Nya yang memanjangkan sanad bimbingan kerohanian untuk membersihkan rohani kita dengan asbab barakah sanad, dengan asbab syafaat Nabi Muhammad SAW, sehingga tertumpahnya limpahan nur itu ke dalam rohani. Bila rohani dan nafsu itu telah mendapat limpahan nur, maka iblis tidak dapat lagi untuk bertandang di situ, maka terhapuslah yang disebut sebagai nafsu ammarah, maka meningkatlah sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan sampailah kita kepada nafsu mutmainnah, dan akhirnya kita nanti dengan nafsu mutmainnah, insya-Allah. Allahumma amin. Perkara ini adalah perkara yang menjadi fardu ain bagi setiap umat Islam yang mukallaf. Ia bukan perkara yang disebut sebagai optional ataupun pilihan. Nak boleh ambil boleh, lalui boleh, tak lalui pun tak apa. Salik adalah perkara fardu ain pada semua yang mukallaf. Seperti mana fardu ain bagi kita ni, mesti kita ini makan, dah ada rumah, dah ada pakaian, maka salik itulah, begitulah keadaannya. Maka jangan jadikan alasan kamu bukan bidang pengajian Islam, kamu ini baru begini, kamu itu begitu. Apa saja alasan tidak dapat diterima kerana ini adalah perkara yang disebut sebagai, yang dikategorikan sebagai perkara fardu ain. Jadi kena faham. Nafsu amarah ini bukan pada ilmu dan amal, tetapi nafsu amarah ini pada apa dia? Pada hati yang bercahaya ataupun tidak. Hati yang bercahaya itu di atas limpahan Nur Muhammad. Limpahan Nur Muhammad di atas bekas hati yang bersih. Hati yang bersih di atas asbab barakah. Asbab barakah itu dengan syarat bimbingan kerohanian dengan sanad bimbingan kerohanian. Ini dengan syarat sanad bimbingan kerohanian. Maka sanad bimbingan kerohanian itu perlu kepada adanya guru yang membimbing, dan guru yang membimbing itu perlu kita jaga adab kepadanya. Maka itulah cara untuk menangani nafsu amarah, supaya dia tidak lagi menjadi ibarat puteri syaitan yang syaitan akan sentiasa bertandang untuk menggelincirkan kita, tetapi ia menjadi sebuah tempat yang bercahaya untuk kita melazati, memandang Allah dan bermanja dengannya dalam segala gerak kehidupan kita sampailah ke hujung nafas yang terakhir. Matan yang terakhir, matan yang 100. Maka kewajipan diri untuk sucikan nafsu ammarah, lawamah menuju nafsu mutmainnah, ia adalah nafsu yang dicintai, diridai dan dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan barakah sanad yang kita dapati dan kita perolehi daripada guru kita, yang utamanya adalah sanad bimbingan kerohanian, kemudian dipadu pula, digabung jalin pula dengan sanad barakah yang lain. Mudah-mudahan dengan asbab-asbab itu Allah menyampaikan hati kita kepada nafsu mutmainnah, juga kepada isteri kita, suami kita, anak-anak kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan, rakan-rakan dan semua orang berkaitan dengan kita. Bahkan kita doakan begini untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.